ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Ismail Abdul Adam, Ketua Pemuda Pakatan Harapan Wilayah Suan. Bersama dengan saya ini Ketua Pemuda Pakatan Harapan Nasional Saudara Salmini, dan saya punya timbalan YB Prabha, timbalan Ketua Pemuda Pakatan Harapan Wilayah Suan yang juga merupakan Ketua AMK Wilayah Suan. Hari ini kita membuat laporan polis berkaitan dengan isu kederhakaan YB Taqiyuddin Hassan yang telah memberi kenyataan dalam wawancara harakah yang telah dipetik oleh beberapa portal dan akhbar berkaitan dengan titah diraja setelah Majlis Raja-Raja bersidang 2 hari lepas di istana. Dalam kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja dan juga yang di-Pertuan Agong, jelas menitahkan untuk diadakan sidang parlimen. Bahasa yang digunakan adalah untuk diadakan sidang parlimen sesegera mungkin. Dan tetapi dalam wawancara tersebut, YB Taqiyuddin telah menyatakan bahawa sidang parlimen akan diadakan pada September 2021. Ini bukan sesegera mungkin, ini delay untuk memastikan ada tempoh masa untuk membeli ahli-ahli parlimen yang lain bagi memastikan numbers ataupun nombor untuk menyokong kerajaan sekarang yang telah berada di hujung tanduk masih lagi boleh bertahan. Ini satu kebiadaban dan kederhakaan yang jelas setelah bukan kali pertama, ini kali kedua yang di-Pertuan Agong telah menitahkan pada Februari 2021 untuk diadakan sidang parlimen segera. 2 hari lepas, kenyataan setelah diadakan Majlis Raja-Raja jelas juga mengatakan diadakan sidang media segera, sidang parlimen segera, tapi telah dipermainkan dengan nada yang sinis oleh YB Taqiyuddin, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Parlimen. Dan ini satu kenyataan yang jelas, biadab dan kurang hajar. Jadi kita menggesa perkara ini disiasat berkenaan dengan Akta SKMM, dan juga hal ini jelas menunjukkan kebiadaban kepada Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong yang jelas melanggar perlembagaan Malaysia. Jadi sidang media petang ini bukan hanya berhenti di sini. Laporan ini akan diteruskan dan insya-Allah di negeri-negeri lain juga, termasuk yang akan membuat laporan pada hari ini, termasuk di Melaka dan juga di Kedah, akan membuat laporan polis atas hal yang sama insya-Allah. Saya serahkan kepada Ketua Muda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang hadir pada petang ini. Ini adalah kali kedua Taqiyuddin Hassan memandai-mandai memberikan komentar terhadap skop yang sepatutnya beliau tak patut sentuh pun. Dan dalam hal ini kita rasa dah sampai masanya untuk beliau sendiri disiasat atas keteluparan dan juga kebiadaban beliau dalam kenyataan yang dikeluarkan. Dan untuk makluman rakan-rakan media juga, dalam prosedur biasa, kalau kita nak panggil sidang parlimen, dia perlukan notis kita lebih kurang 28 hari, betul kalau saya silap. 28 hari di bawah perkara 55 Perlembagaan Persekutuan. Dan hari ini di bawah Ordinan Darurat Kurungan Kuasa-Kuasa Perlu 2021, sebenarnya parlimen boleh dipanggil esok pun. Tak perlu tunggu sampai September. Dan sebenarnya apa alasan Taqiyuddin Hassan dan juga Kabinet Bawah Menengah Yadid ini untuk menangguhkan panggil parlimen? Hari-hari rakyat meninggal dunia, mati akibat pandemik. Beliau tak rasalah sebab menteri dapat pelbagai leverage. Isu ni penting, isu ni kritikal. Ianya bukan tentang survival politik kamu, tetapi ini adalah survival hidup rakyat yang perlu kita pastikan proses ini berjalan dengan cepat. Apa yang kita nak bincang dalam parlimen? Kita nak betulkan proses vaksinasi
yang lembap sekarang ini. Apa lagi yang kita nak bincang dalam parlimen? Kita nak bincang bagaimana proses untuk kita bantu rakyat. Pelan pemulihan negara yang dicadangkan, yang dibentangkan oleh Muhyiddin langsung tidak menyentuh tentang insentif terperinci yang patut rakyat dapat. Ini jelas gagal. Kerajaan yang sepatutnya menjaga rakyat telah memperjudikan nasib rakyat. Sebab tu kita minta supaya kebiadaban dan juga keceluparan Menteri Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin ini perlu untuk kita hentikan dan perlu untuk kita siasat sejauh mana ianya benar-benar menyalahi aturan yang sepatutnya beliau akur sebagai seorang menteri dalam kabinet. Lepas tu dalam hal ini kita akan pastikan juga agar selain daripada parlimen dibuka, isu-isu yang berkaitan dengan rakyat, khususnya yang telah disentuh panjang, mempercepatkan proses vaksin dan juga untuk kita pastikan bantuan rakyat pada pihak yang bantuan kerajaan kepada pihak yang terjejas itu dapat disegerakan secepatnya mungkin. Jadi saya rasa cukup sekadar itu respon untuk pertama kali ini sebagai tadi maklumat kuali sahabat saya. Laporan polis ini juga akan dibuat di seluruh negara. Hari ini serentak Melaka dan juga Kedah. Dan kita dimaklumkan esok juga akan ada laporan polis yang akan dibuat oleh bawah Biro Mobilisasi Amanah Nasional, dan kita minta agar gerakan untuk kita sama-sama membantu dan juga memastikan proses bantuan pada rakyat ini dapat kita segerakan cepat. Okey, terima kasih. Saya Mr. Bakaran daripada Batu Wilayah dan juga Timbalan Muda Harapan Wilayah. Saya mewakili AMK Wilayah menjunjung kasih Titah Agong dan juga Majlis Raja-Raja. Saya amat terima kasih kepada Duli Yang Maha Mulia dan untuk bangkitkan banyak isu, memberi pandangan terhadap banyak isu yang kita melihat semalam dalam kenyataan. Dan antara yang saya sangat menarik adalah isu parlimen perlu bersidang dengan segera. Saya rasa perkataan segera itu saya rasa menteri dengan speaker kurang faham. Mereka kena buka dictionary, baca balik apa maksud segera itu. Buat atau buat faham. Mungkin segera tu mereka ingat bulan September. Segera tu maksudnya hari ini ataupun esok ataupun minggu depan, bukan sampai September. Kenyataan yang diberikan oleh Menteri Undang-Undang sangat-sangat tidak memuaskan dan mengelirukan. Ini bukan standard menteri. Ini menunjukkan bahawa mereka ni melanggar titah yang di-Pertuan Agong. So, saya rasa kalau dia betul-betul melanggar, letak jawatanlah. Bagilah ruang kepada orang lain. Lagi satu, banyak walaupun Tan Sri Nur Hisham, DG pun saya rasa dah okey dengan parlimen bersidang. Apa masalah dengan menteri? Selaku speaker seorang orang yang paling penting dalam badan legislatif, tapi beliau juga kata September adalah sangat rasional. Bagi saya tak rasional langsung statement dia. Dan apa lagi ya? So saya rasa banyak perkara yang perlu dibetulkan. Dan seperti Ketua Pemuda PIN kata, parlimen adalah satu badan untuk kita bangkitkan masalah-masalah rakyat. Kalau parlimen tak bersidang, macam mana kita nak bangkitkan? Hari-hari saya buat press conference dekat jalan raya pun tak berguna. Menteri-menteri ini ada tapi tak tahu dia orang buat apa. So what is the check and balance here? So saya menyeru bahawa Menteri Kerajaan Peningkatan Nasional mengikut titah Agong, jangan delay perkara ini. Jangan ambil masa. Kenapa nak delay perkara ini? Untuk cari katak lagi ke apa? Macam mana? So pintu semua dah tutup, tinggal pintu parlimen sajalah. Tolonglah buka pintu parlimen. Kalau betul kerajaan yang kuat, tunjuk buktilah dalam parlimen. Tak payah takut. Sekian, terima kasih. Mungkin ada soalan? Wawancara itu dikeluarkan malam. Malam tadi ya.
Setelah keluar titah agung, respon oleh wawancara harakah, maksudnya dia bukan sebelum wawancara, sebelum titah, dia selepas titah. Yesterday night. Okay, lain. Kita kena penjarakan adakah kenyataan ini juga menunjukkan bahawa dia ni memperlekehkan suatu untuk tidak meletakkan masa tarik tapi dia bukan yang nak. Nah, itulah yang kita pertikaikan. Sepatutnya sebagai menteri, pertama sekali dia kena ambil masa untuk teliti titah Yang di-Pertuan Agong. Ambil masa. Kamu menteri, bukan budak sekolah. Kamu menteri, ambil masa teliti titah Yang di-Pertuan Agong. Tengok word by word yang dititahkan oleh yang dikeluarkan oleh Istana Negara dan juga pemegang Mohor Besar Raja-Raja. Tengok word by word. Bukan main simply komen begitu. Sebab tu pada saya, kenyataan itu keluar akibat adalah daripada rasa sambil lewa ialah tentang soal kalau ada tendensi untuk memperlekehkan titah tersebut, maka itu adalah berat lah. Itu lebihlah berat bagi seorang menteri untuk mempertikai dan juga memperlekehkan titah Yang di-Pertuan Agong. Dan pada saya, kalau timbul sampai ke peringkat itu, lebih wajarlah siasatan dibuat ke atas menteri tersebut. Waktu dalam hal ini saya fikir enough is enough. Kerajaan yang sejadah memang kerajaan yang gagal, memang terbukti tak mampu nak buat apa. Teliti titah Yang di-Pertuan Agong semalam daripada atas sampai ke bawah, setiap perenggan menceritakan kegagalan kerajaan. Sebab tu hari ini kita minta supaya parlimen dibuka, dan kalau tiada kemampuan untuk buka parlimen, saya ulang kesaan Majlis Presiden Pakatan Harapan untuk Tan Sri Mahyadin Mat Yassin berundur dengan segera. Sekian. Ni ada apa soalan? Terima kasih. Okay, thank you very much. Jangan. Abang thank you. Boleh ambil.